A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun 'aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhabban wa lam takun khamisan fatahlik. Jadilah kamu orang yang alim ataupun orang yang belajar ataupun orang yang mendengar ataupun orang yang suka, tetapi jangan kamu jadi golongan yang kelima. Pada hadis yang lain Nabi juga bersabda, golongan yang kelima itu ialah yang tidak mencintai ilmu dan ahlinya. Fatahlik binasanah ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, yakni bersusah payah untuk menuntut ilmu, Allah akan mempermudahkan jalan baginya menuju syurga. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu imam kepada amal dan amal itu hanya mengikutinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi lagi saya hormati seluruh ahli jawatan kuasa surau ini, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita bertemu pada sesi kali ini setiap hari Sabtu minggu yang ketiga setiap bulan. Namun kita dah tak jumpa 2 bulan dah. 2 bulan dah. Dan kena pula kebetulan hari ini hujung Syawal. Jadi nak ucap selamat raya lewat dah, tapi tak apalah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala ibadah kita pada bulan Ramadan yang lalu. Sehingga kan dalam satu hadis Nabi SAW menyatakan pada mafhumnya, barang siapa yang berpuasa sebulan dalam bulan Ramadan, maka seumpama mendapat pahalanya seperti berpuasa 10 bulan. Puasa 10 bulan. Kemudian kenapa jadi 10 bulan? 2 bulan lagi mana? Kenapa tak jadi setahun? Maka dalam hadis tu disambung lagi, dan barang siapa yang berpuasa 6 hari pada bulan Syawal, maka dia menyambung daripada sebulan tu. Tapi kalau sebulan tu tak cukup, sebulan tu tak cukup, kena cukupkan dulu baru sambung dengan 6. Tapi kalau hak sebulan tu tak cukup, tu dah lah tak ganti, sambung pula dengan 6, tak jadi. Nabi kata sebulan cukup bersamaan dengan 10 bulan pahala seperti berpuasa selama 10 bulan. Dan siapa yang puasa 6 hari Syawal, maka seumpama dia berpuasa sepanjang tahun. Maksudnya setahun, baru lengkap. Siapa rasa nak puasa setahun, 6 hari. Habis dah hari ni tak ada. Habis. Tapi kalau sesiapa yang meninggalkan 6 hari ini secara jahil, maksudnya sengaja, namun bila dah sampai ke hujung ni baru rasa, Allah, habis dah, terlepas dah. Ada ulama menyatakan rasa sesal itu masih boleh ditebus dengan qada. Ganti puasa sunat 6 Syawal tu pada bulan lain. Ada ulama kata boleh ganti. Seperti mana Nabi SAW banyak juga menggantikan amalan-amalan sunat baginda. Baginda pernah menggantikan solat sunatnya. Pada amalan-amalan sunat Nabi pernah menggantikannya.
Namun tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, ada setengah ulama pula menyatakan ini kalau dia tinggalkan secara jahil, maksudnya ialah kita tinggal secara jahil lah, tangguh, tak apalah, makan dulu kan. Nah, lepas seminggu orang buat open house lagi. Nah, tak apa kot, akhir Syawal lah. Akhir Syawal sampai hari ni pun open house lagi. Esok pun ada lagi. Esok pun ada open house lagi. Tak habis lagi. Nah, maka ada ulama kata kalau rasa menyesal dengan perbuatan meninggalkan 6 hari itu nak ganti, boleh digantikan. Nah, boleh ganti. Jadi tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, ada pula ulama bersalah faham. Nah, kalau ganti sama ke? Nah, pahalanya ada ulama berpenangan sama ke tak sama ke serah pada Allah SWT. Nah, kita buat atas dasar apa yang pernah dibuat oleh Nabi. Namun rasa menyesal kita meninggalkan sunnah Nabi SAW, kita gantikan. Nah, kita ganti ke atas rasa bersalah kita meninggalkan perkara tersebut, walaupun bukan dosa, tak dosa pun. Nah, tapi nak dapat pahala juga. Mudah-mudahan di sisi Allah diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitulah keadaannya. Tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, insyaallah. Jadi kita meneruskan pengajian kita pada bab tazkiyatun nafs, pembersihan kepada diri, yang mana kita baru saja keluar daripada madrasah tazkiyah, iaitu sekolah ataupun tempat terdidiknya keadaan diri, iaitu bulan Ramadan. Syahrul Ramadan juga dipanggil Syahrul Tazkiyah, bulan pembersihan. Apa yang dibersihkan? Keadaan diri. Nah, keadaan diri kita itu dibersihkan. Maka sesiapa yang menyedari akan keadaan dirinya yang semakin baik ketika mana dalam bulan Ramadan, tetapi bila masuk bulan Syawal berbeza sungguh keadaannya dengan Ramadan, maka muhasabahlah kembali apa yang kamu lakukan di bulan Ramadan. Apa yang membuatkan perbuatan kamu ataupun kelakuan kamu pada bulan selain Ramadan atau bulan Syawal ini berbeza sangat dengan bulan Ramadan? Apa yang membezakan? Ingat balik, Ramadan tu kita buat apa? Antaranya yang membuatkan kita mungkin boleh jadi baik, yang pertamanya kita puasa. Nah, kita puasa, jadi puasa balik. Bukan suruh puasa sebulan balik, tak. Maknanya lazimi puasa. Nah, puasa itu akan membuat, kerana itu Nabi kata suruh sambung 6 bulan lagi, 6 hari lagi. Sebab dia sempurna 10 bulan je. Jadi kalau nak dapat pahala setahun, kena puasa 6 hari. Maka tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, ingat balik, pada bulan Ramadan kita puasa, maka kerana itulah antaranya yang menyihatkan keadaan hati ialah puasa. Puasa itu adalah kegembiraan bagi hati. Amalan yang menyihatkan keadaan hati. Kerana itulah kita jadi baik pada bulan Ramadan, kerana keadaan hati kita baik tu sebenarnya. Keadaan hati kita lebih bersih. Pertama kerana puasa. Ini muhasabah semula. Yang kedua, amalan apa lagi yang kita buat? Iaitu bangun awal. Bangun awal pada waktu subuh. Iaitu kita bangun pada waktu sahur. Bangun pada waktu itu juga memberikan manfaat kepada diri. Ada mungkin kita tanpa sedar kita bangun sahur bukan hanya makan. Ada orang dia bangun sahur bukan makan saja. Dia bangun sahur dengan siap tahajud. Dia bangun sahur dengan memohon ampun kepada Allah. Kerana itulah amalan terbaik di waktu sahur. Tapi sahur ada bulan Ramadan je ke? Sebab orang ingat sahur tu makan. Tak, sahur tu waktu. Sahur tu bukan makan.
Nah, bukan makan sahur. Sahur tu waktu. Waktu sahur tu waktu bila? Waktu sahur itu ialah waktu sepertiga malam terakhir, atau lebih tepatnya ialah menghampiri fajar kazib. Bukan fajar sadiq. Fajar sadiq tu masuk subuh. Nah, fajar kazib ialah fajar yang keluar sebelum fajar sadiq. Maka di waktu itulah waktu as-sahru, waktu sahur. Maka ada, kalau kita buat amalan pada bulan Ramadan yang lalu, waktu sahur bukan makan saja, tapi waktu sahurlah kita baca Quran, waktu sahurlah kita banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka amal balik, buat balik. Mungkin yang itu yang Allah tengok dan Allah berikan kita kebaikan pada bulan Ramadan. Ini namanya kita muhasabah balik. Nah, apa yang kita buat di bulan Ramadan itu kita cuba buat balik. Yang ketiga, nah, pada bulan Ramadan yang lalu ada kemungkinan kita bukan hanya berpuasa menahan diri dari lapar dan dahaga, tetapi puasa yang total, kita menahan juga keadaan panca indera kita daripada melakukan kemaksiatan. Atas sebab apa kita buat macam tu di bulan Ramadan lalu? Kalau buat hanya kerana tak nak bagi puasa tidak berpahala, kita harapkan kita tidak melakukan kemaksiatan supaya puasa kita tak dapat lapar dan dahaga, biarlah dapat pahala. Maka menurut Al-Imam Al-Ghazali atau Imam Nawawi, orang yang beramal seperti ini amalan pedagang. Ialah orang berdagang kan, keluar modal nak untung lah. Ini apa, orang-orang yang beramal kerana inginkan balasan. Salah ke? Tak salah. Cuma dia tak samalah dengan orang-orang yang berpuasa hanya sematanya mengharap redha Allah. Dia harapkan keredaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tak salah mengharapkan nak pahala, nak dapatkan pahala, tak salah. Tapi mengharapkan redha Allah itu juga yang lebih baik. Maka darajah bagi orang yang berpuasa kerana inginkan pahala dengan orang yang berpuasa kerana inginkan keredaan Allah, tetap walaupun kedua-duanya bagus, kedua-duanya dibolehkan, kedua-duanya ada beza. Tetap ada beza. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kalau pada bulan Ramadan lalu kita boleh tahan mata kita daripada memandang perkara yang tidak baik, kita boleh tahan telinga kita, mungkin kerana itulah kita menjadi lebih baik dalam bulan Ramadan. Maka kena buat balik benda tu. Buat balik, jaga mata balik, jaga telinga balik. Kalau tak puasa perut sekalipun, puasalah mata. Puasa mata, telinga boleh puasa, mulut boleh puasa. Puasa mulut. Puasa mulut daripada apa? Puasa tu apa? Menahan. Jadi kalau kita puasa mulut, menahan mulut daripada mengeluarkan kata-kata yang haram, yang berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Menahan telinga daripada mendengar perkara yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala, menahan mata daripada memandang sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala, menahan tangan daripada melakukan suatu perkara yang tidak disukai oleh Allah. Maka perkara-perkara tersebut perlu dibuat kembali. Tak puasa perut pun, maka puasalah panca indera. Puasa panca indera ini akan membuatkan kita jadi lebih baik. Kerana itulah kita baik pada bulan Ramadan, amalan pun bertambah. Kenapa masuk bulan Syawal amalan semakin kurang? Sebab tak buat balik, tak buat apa yang kita buat di dalam bulan Ramadan. Kita tak perasan, kita tinggal. Ibarat macam ni, ibarat orang isyak ukuk. Dulu arwah bapak saya isyak ukuk. Lepas tu sampai saya jadi ustaz. Lepas tu bila orang tanya dekat saya apa hukum rokok, ketika itu saya ceramah dia ada.
Saya tengah berkuliah ni, dia pun ada orang tanya, apa hukum rokok Ustaz? Maka saya kata menurut sebahagian, bukan sebahagian lagi, majoriti ulama mengatakan rokok haram. Yang tak kata haram tu dia pun rokok jugalah. Dia kata makruh. Namun perbahasan tersebut, ni nak cerita dah. Perbahasan tersebut membuatkan ayah saya mengambil keputusan daripada dia merokok pada umur 10 tahun. Sampailah umur dia 50 lebih juga. Merokok berhenti. Maka saya tak duduk dengan dia. Maka ketika mana saya balik, dia pun tanya kat saya, apa nampak lain ni? Apa yang nampak kat ayah lain? Nampak berisi sikit lah. Lagi. Apa yang nampak? Tak nampak lagi dah. Berisi tu agak-agak pasal apa? Pasal aku dah berhenti rokok. Kena 2-3 bulan semua dah. Dulu masa merokok kencing manis, tak ada darah tinggi, tak ada apa, tak ada. Maka berhenti rokok semua dah. Pergi hospital. Doktor suruh rokok balik. Mak saya telefon saya, balik, dia kata. Doktor gila. Dia suruh bapa rokok balik. Dah elok dah orang tua tu berhenti. Pergi rokok balik buat apa? Maksudnya apa? Bukan suruh rokok balik, jangan berhenti mengejut, nanti dapat bahana. Tapi sebenarnya ikut diri. Nak tinggal dia tinggal je. Tinggal je. Serahkan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lindung diri kita. Tapi kalau betul lah kena berhenti, jangan mengejut. Berhenti slow-slow. Ibarat kata gitulah, yang kita sentak tu elok dah kita duduk baik dekat dalam bulan Ramadan. Jangan tinggal lah dulu. Tinggal slow-slow. Ini hari-hari pertama dia tinggal habis semua. Tinggal dah, lepas sembahyang isyak pun dah tak sembahyang ba'diyah dah. Maka masuk hari kedua, habislah Jahanam. Sebab kita berhenti secara mengejut, terkejut macam tu. Jadi kembalilah kita seperti sebelum Ramadan. Kembali balik, dah elok dah sebulan Ramadan tu. Tapi kita berhenti secara mengejut kepada amalan-amalan yang telah kita biasakan selama 29 hari. 29 hari. Kalau ulama kata 40 hari dah. 29 tu kira okey dah, tu bukan senang. Sepatut orang yang merokok boleh dah, sebab dia dah kurang rokok selama 29 hari. Jarang juga orang kan, dia merokok, katalah satu hari merokok sekotak. Pasal tak boleh merokok 13 jam. Jadi malam tu tetap juga dihabiskan sekotak. Jarang. Paling-paling kurang pun malam 2 batang, 3 batang, 4 batang. Jadi kurang berapa batang? Kurang dah. Maka semakin kurang sepatutnya gitu. Tapi masuk saja hari raya pertama, daripada pagi sampai ke malam rokok kerja dia habis. Tak jadilah sebagai satu perkara yang boleh membuatkan dia jadi lebih baik. Maka inilah kadang-kala natijah, kesan daripada kita meninggalkan perkara baik itu secara mengejut. Kalau tinggal perkara jahat secara mengejut tu tidak memberikan kesan buruk pula pada kita kan. Ada orang tak apa, mengumpat ni kita tinggal sikit-sikit. Hari ni kita selalu mengumpat 5 jam kan, tinggallah 4 jam. Hari ni tak, sebenarnya dia boleh tinggal terus. Boleh tinggal terus. Jadi tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, oleh itu sekali lagi pada menyatakan pada bulan ini, marilah sama-sama kita bermuhasabah semula. Mengapa kita tidak seperti bulan Ramadan yang lalu? Ada kemungkinan kita tidak melakukan amalan seperti Ramadan. Jadi kembali melakukan amalan seperti di bulan Ramadan.
kembali melakukan amalan seperti di bulan Ramadan. Bangun awal, tunggu waktu. Nah, maghrib kita tunggu, yang lepas-lepas kan kita tunggu. Nah, ini dah azan barulah tergedek-gedek nak pergi. Kita kan tunggu waktu itu. Mungkin itulah yang membuatkan Allah pandang kita tak tahu di manakah amalan yang kita buat dalam bulan Ramadan yang Allah pandang. Jadi amalan-amalan di bulan Ramadan yang lalu itu antaranya ialah amalan, ada orang yang amalannya pada bulan Ramadan tu ya, bulan lain tak buat. Bulan Ramadan je dia buat. Bulan Ramadan je dia tunggu waktu. Maghrib bulan lain tak. Jadi teruskanlah momentum tersebut. Teruskan dengan bermuhasabah semula. Baik. Jadi tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, namun pada memperbaiki keadaan diri, tazkiyatun nafs, maka di antara perkara yang menjadi kekuatan kepada membersihkan keadaan diri ialah ibadah. Kepada membersihkan diri itu kekuatannya ialah pada ibadah. Maka ibadah itu mampu membersihkan keadaan diri. Namun bagaimana untuk kita memberikan satu nilai kepada ibadah sehingga ibadah itu dapat memberi kesan kepada pembersihan diri. Sepatutnya sembahyang boleh membersihkan keadaan diri kita. Puasa boleh bersihkan keadaan diri kita. Jadi tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, maka saya fahamkan tuan-tuan kepada ibadah itu pada sesi yang lalu ada tak saya sebut berkenaan dengan ibadah itu mesti ada nilai. Mesti ada nilai. Berapa nilai? Ingat lupa dah. Berapa nilai pada ibadah itu yang kita perlu nilai? Kita perlu nilai pada 3 nilai. Ibadah mesti kita nilai pada sudut iman. Ibadah mesti dinilai pada sudut Islam. Ibadah mesti dinilai pada sudut ihsan. Bukan belajar iman Islam, tapi kefahamannya ialah antaranya pada perkara ini. Kadang-kala bila kita beribadah, kita hanya menilai ibadah kita pada sudut Islam saja, iaitu pada sudut ilmunya fiqh. Kita tengok fiqh saja, sah tak sah, itu saja kita nilai. Tapi dua nilai lagi kadang-kadang kita tak nilai. Kita tak nilai solat kita dari sudut akidahnya macam mana. Dari sudut akidah kita tadi, lagu mana kita sembahyang tadi. Kita sebut Allahu Akbar, betul ke Allah kita besarkan dalam diri kita? Betul ke kita besarkan Allah? Ke ada lebih besar dari Allah dalam diri kita? Syirik ke? Gitu. Dari sudut ibadah, solat, dalam solat sebut Allahu Akbar, bagaimana, yakin tak tidak? Sebut Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang menciptakan sekalian alam, yakin tak? Yakin sungguh ke? Kalau kita ada ragu, ya alam ni, TV macam mana? Siapa buat? Siapa buat TV? Siapa buat rumah? Buat rumah kontraktor. Dia tu yang buat, yang cipta tu Allah saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Maka setiap yang kamu sebut di dalam solat itu semuanya ialah bukti kepada keimanan kamu, akidah semua tu. Yang pertama kamu sebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Masa tu kena hadirkan keadaan hati kamu, akidah kamu. Ya Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kita sebut pula doa iftitah, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Itu semua kena dihadirkan, bukan hanya sebut di mulut, tetapi mesti dibenarkan di dalam hati. Kerana iman itu pada 3 sudut. Iman itu pada 3 sudut. Apa dia? Sebut dengan lidah, membenarkan dengan
Membenarkan dengan hati dan membuktikannya dengan perbuatan. Mesti. Maka bila kita sebut begitu, bila kita sebut bacaan-bacaan di dalam sembahyang, mesti kita bukan hanya sebut tetapi benarkan dalam hati. Barulah boleh kita usahakan kepada khusyuk. Baru boleh hadir khusyuk. Ini alhamdulillah rabbil alamin, kita sendiri pun tak tahu apa maknanya. Makna pun tak tahu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, apa maknanya? Makna Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, balik tengok maknanya. Sebab kita perlu buat kerja apa? Kita perlu buat kerja tauhid di dalam sembahyang contohnya. Kena buat kerja tauhid. Sebab yang kita sebut itu semuanya ialah perlu kepada kebenaran dalam hati kita perlu. Jadi kita perlu tahu ertinya, baru kita boleh membenarkan dengan hati kita. Serupa macam ni lah, seolah-olah mulut tanya, segala puji bagi Allah Tuhan pencipta sekalian alam, iya ke? Kamu sebut dengan mulut. Seolah-olah begitu ditanya. Maka hati kamu kena kata ya. Benar kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi bukanlah maksud saya tu suruh alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Jangan usah sebut gitu. Maknanya sebut itu dengan penuh rasa yakin. Ar-Rahmanir Rahim. Yakin. Maliki Yaumiddin. Yakin. Nak yakin apa? Kalau dah tak tahu erti. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kena yakin. Ada hari pembalasan. Kena yakin hari pembalasan. Esok aku kena balas. Esok apa aku buat semua kena dituntut. Itu kena hadir dalam hati. Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah kami menyembah, pada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ini nak minta tolong tapi tak mau sembah Allah. Masa tu kalau faham, kerana itulah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menerangkan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin secara panjang lebarnya berkenaan dengan isi apakah yang perlu kita hayati di dalam ibadah-ibadah, solatnya, puasanya, zakatnya, sehingga dibuatlah suatu kitab yang khusus pada membicarakan bagaimana ibadah-ibadah itu mesti hadir mesti sempurna pada dua sisi, pada sudut zahirnya dan juga pada sudut batinnya. Maka terciptalah sebuah kitab namanya Mau'izatul Mu'min, karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, maka disimpulkan ibadah itu pada 3 nilai tadi. Namun saya bawa lagi satu kefahaman, ibadah itu perlu ada 3 tingkatan. Tadi 3 nilai, yang ni 3 tingkatan juga, tapi benda sama ya sebenarnya, cuma fahaman dia. 3 tingkatan ibadah itu. Tingkat yang pertama mesti betul. Ibadah mesti betul. Betul tu nak tengok dari sudut mana? Kalau betul, apa beza betul dengan benar tuan? Kita macam lebih kurang kan? Betul, benar sama ya Ustaz. Kalau sama tak perkataannya beza. Dari sudut Arab pun betul itu benar ke? Arab betul apa? Sah atau sahih. Benar, hak. Hak itu benar. Jadi kalau benar betul, maka sah. Sahih betul, lawannya salah lah, khata. Hak benar, lawannya batil. Lawannya batil. Maka pada peringkat pertama, ibadah itu mesti betul. Betul nak nilai di mana?
Nak tahu betul tak betul ni ibadah tu, kita nak tengok dari sudut mana? Sudut Islam, sudut fiqh. Yang sudut fiqh tu nak memastikan ibadah kita betul. Ibadah tu betul. Tapi kalau dah tak betul memang tak, langsung tak ada lah, tak betul. Jadi kena betul dulu. Betul adalah dari sudut fiqh. Tapi betul saja cukup? Ibadah itu hanya betul saja? Tak. Ibadah itu mesti benar. Mesti benar. Benar itu nak nilai dari sudut mana, tuan? Benar itu dinilai dari sudut akidah. Nah, orang kafir kalau dia buat pun amalan betul pun dari sudut fiqh, tapi amalannya tak benar. Sebab dia tidak beriman kepada Allah. Maka tertolak tak ibadahnya? Tolak. Tak nama ibadah. Tolak. Nah, ada pula ibadah ambil hak benar je. Ambil hak benar. Ambil hak akidah. Saya semayang ni, saya tengah menyembah Allah ni. Macam mana sembah Allah? Kayak niat. Nah, mungkin dari sudut akidahnya betul, dari sudut akidahnya benar, tapi ibadahnya tak betul dari sudut fiqh, tak terima juga. Nah, jadi mesti betul, mesti benar. Dan ada satu lagi. Nah, kalau betul saja, dia hanya membuatkan seseorang itu sekiranya dia melakukan perkara yang wajib, dia hanya tidak dihukum berdosa kerana meninggalkan amalan tersebut. Nah, dia buat juga, dia buat contoh semayang, dia buat saja betul dari sudut fiqh, tapi tak benar. Nah, kalau dah tak benar dari sudut akidah, nah dari sudut zahirnya sah lah. Nah, sah, tapi dia sudut akidahnya orang tak tahu, dia je tahu, Allah nilai. Nah, Allah nilai pula. Nah, jadi ibadah itu mesti betul dulu. Yang kedua mesti benar. Tapi kalau dah betul benar, ada satu lagi. Inilah yang akan membuatkan Allah Subhanahu wa taala menilai suatu ibadah itu diterima atau tidak. Apa dia? Mesti jelas. Bayin. Nah, lawannya syubhah. Nah, jadi dalam ibadah tidak boleh ada kesamaran. Apa dia sama? Iaitu sifat-sifat yang boleh merosakkan amalan, boleh rosak ibadah. Apa dia? Ujub, bangga diri, riak, nunjuk-nunjuk, sum'ah, mencari-cari terkenal, mencari-cari terkenal dengan ibadah, sum'ah, takabbur, berlagak sombong dengan ibadah. Nah, aden dah sedekah sejuta, ekor bila? Nak berlagak dia dengan takabbur dia dengan amalan, maka ini semua merosakkan ibadah. Maka ibadah seperti ini belum jelas. Nah, sebab dia tidak dibuat untuk Allah, sama, maka tak jelas. Nah, maka perlu jelas. Jelas itu antaranya ibadah itu mesti ikhlas. Nah, mesti ikhlas, mesti dibuat khalis. Nah, ikhlas hanya senya untuk Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Hari sebut. Tapi faham? Tahu. Nak tahu tu ertinya. Dah kalau tak erti pun tak tahu, macam mana kita nak faham? Maka pada situ wajjahtu, aku hadapkan wajahku. Nah, wajjahtu wajhiya lillazi, kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Kerana itulah guru kami memahamkan. Apabila kami tanya kepada guru kami berkenaan dengan bagaimana untuk ikhlas, nak ikhlas ni macam mana, maka guru kami pun kata, dia menjawab dengan menyatakan, kalau kamu nak ikhlas, kamu kena buat 7 perkara. 7 perkara dulu. Kat mana 7 perkara ni? Dekat doa iftitah yang kamu baca selalu. Allahu akbar kabira,
walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhi lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Lengkap 77 ni baru benar. Nah, baru betul ibadah kamu, baru benar ibadah kamu, baru bayin ibadah kamu, barulah berani kamu menyatakan innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Selagi kamu tidak mendukung 7 perkara yang kamu sebut sebelumnya, maka selagi itu kamu tidak akan mampu melakukan solat, ibadah, hidup, mati kamu lillahi rabbil alamin. Lillah tu ikhlaslah. Bila kami dengar, iya tak iya juga kan? Betul lah tak? Maka yang pertamanya apa? Kita mesti membesarkan Allah. Allahu akbar kabira. Mesti membesarkan Allah. Allah maha besar sebesar-besarnya. Selagi mana kita ada lagi kebesaran makhluk dalam diri kita, selagi itu susah nak ikhlas. Nah, sebab riak itu apa? Riak itu antaranya ingin kepada puji-pujian, nah, ingin kepada sesuatu daripada dunia untuk mendapat laba, keuntungan dari dunia, tetapi dengan mengorbankan ibadah. Korbankan ibadah kita. Ngajar nak duit tapi jangan tak bagi duit kau kan. Gitulah. Nah, ikhlas itu di dalam ni. Nah, ikhlas itu yang kat dalam ni. Jadi tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, itulah keadaannya. Ibadah itu yang pertamanya mesti melalui 3 peringkat. Yang pertama, ibadah pada peringkat mesti betul. Betul nak nilai dekat fiqh. Kena tengok fiqh lah. Nak tengok fiqh dah terkentut. Dari sudut fiqhnya kentut dalam semayang, ada wudu. Batal semayang tak? Batal semayang. Kenapa batal semayang? Terkentut. Tok, batal wudu. Batal wudu, batallah semayang. Sebab la salata illa bil wudu. Tidak ada solat tanpa wudu. Tapi terbuka aurat, terbang, nampak belakang. Nah, tak sempat nak selak lama. Ya, terbiar tu batal tak semayang. Batal semayang. Batal wudu. Tak batal wudu pula. Nah, macam itulah keadaannya fiqh. Nah, fiqh. Begitu juga dalam menyatakan ibadah itu benar, ibadah itu betul, maka kita kena mengaji fiqh. Nah, kena mengaji fiqh dalam bab taharahnya. Nah, dalam bab solat, kalau solat berjemaah ni banyak yang fail. Nah, antaranya ini kita terus menyatakan pada antaranya, tuan-tuan maklum tak kepada syarat sah menjadi makmum? Dah sudah. Selalu syarat sah solat sendiri kita tahulah kan, syarat sah solat sendiri menghadap kiblat, menutup aurat, itu syarat sah. Semayang pada waktunya, okey, syarat sah. Syarat sah menjadi makmum, yang pertama, duduk belakang imam. Tu syarat sah menjadi makmum. Jangan duduk setara dengan imam. Kalau berdua saja dengan imam, maknanya imam seorang, kita makmum. Kedudukan kita sebenarnya di mana? Belakang ke tepi tu imam? Kita hari ini terbelakang sangat. Sebenarnya belakang saja dari tu imam, sebelah kanan imam, dan jari kaki kita setara dengan tumit kaki imam. Jadi jauh ke dekat? Dekat saja. Yang kita pergi satu sejadah buat apa? Duduk satu sejadah, jauhnya. Duduk di tepi dia. Tapi bukan setara, di belakangnya sedikit. Begitu. Duduk di belakang imam. Yang kedua, apa lagi? Syarat sah menjadi makmum, mesti mengetahui dengan yakin pergerakan imam. Kalau dah sampai ni sujud ke duduk di antara dua sujud,
ke dah berdiri dah. Dia ragu. Maka bila ragu, maka ikutannya tidak sah. Tetapi kalau dia yakin dengan pergerakan imam, perubahan imam dari satu rukun ke satu rukun, tetapi ada syarat yang ketiga. Apa syaratnya tuan? Syarat menjadi makmum yang ketiga ialah mesti duduk setempat dengan imam. Kalau tak setempat, kalau tak ada syarat yang ketiga ni, ramailah orang semayang kat rumah. Lebih baik ikut semayang daripada imam surau kita, imam masjid negara. Buka TV. Tahu tak pergerakan imam dengan yakin? Tahu. Boleh tak sini dah semayang maghrib, Mekah dah semayang belum? Mekah belum maghrib, tapi dia maghrib ikut waktu Mekah. Boleh tak? Dia semayang kat sini. Orang tanya, kenapa tak semayang? Saya waktu belum masuk lagi. Orang maghrib dah nak habis ni. Saya ikut waktu Mekah. Boleh? Tak boleh. Mana boleh? Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, begitulah sesiapa pun kalau duduk di Masjidil Haram contohnya, janganlah duduk semayang yang jauh sangat sampai ke hotel-hotel, tepi hotel tu. Ikutan sebab dari segi ikutan dengan imam tak sah. Ikutan tak sah. Pahala itu memang ada perdebatan para ulama. Selagi mana kamu buat di tanah haram, 100,000 kali ganda, bukan hanya di Masjidil Haram. Tu ada ulama sebut gitu. Setakat pahala mungkin dapat, tapi ikutan kamu kepada jemaah ni, pada tu imam, kalau macam tu baik semayang dekat dalam hotel, kan ada live tu. Lagi jelas, lagi nampak tu imam. Tak boleh. Jadi 3. Yang keempat, makmum mesti takbiratul ihram selepas imam. Hari ni ramai tengok imam baru, Allah belum akbar lagi, dia pun dah angkat Allah. Tak sah. Tak boleh. Kena sampai imam akbar baru angkat Allahu akbar. Yang pertama, sama yang tu namanya serentak. Walaupun dia tak serentak, imam Allah dibuat Allah, walaupun tak serentak macam tu, tetapi selagi mana imam tidak akbar, dia sudah bermula dengan Allah, maka itu dinamakan serentak juga. Tak boleh. Yang keduanya, sekiranya Allahnya sama dengan akbar imam. Imam baru akbar, dia dah Allah, pun tak sah. Ya, ada soalan. Kalau makmum mendahului imam pada takbiratul ihram, langsung tertolaklah. Takbiratul ihram tu rukun. Tetapi kalau pada rukun-rukun selain daripada takbiratul ihram, ini ingat, takbiratul ihram kena buat selepas imam. Kalau tak, langsung tak sah solat kamu, kerana niat kamu ialah pada mengikut imam. Niat kamu pada mengikut imam. Tapi kalau pada perlakuan yang lain, satu rukun kamu mendahului imam, hukumnya makruh. Satu rukun mendahului imam, makruh. 2 rukun, maka batal. 2 rukun tak boleh. Sama ada kamu mendahului imam atau imam meninggalkan kamu. Imam meninggal. Imam meninggal pula. Imam meninggalkan kamu. Ini ada yang orang sembahyang konon-konon nak sujud apakah hadis kata waktu yang paling baik ialah ketika mana sujud. Jadi sujud akhir tu lama dah. Tu imam dah nak bagi salam dah. Tu imam nak bagi salam dah. Kamu nak sujud lama-lama, semayanglah sendiri. Sembahyang berimam, ikutlah imam. Ju'ilal imam, dijadikan imam itu untuk diikuti, ikut tu imam. Juga ada lagi beberapa syarat. Kalau tak semayang gitu. Jadi tuan-tuan yang saya kasihi sekalian,
Kenapa saya sebut benda ini? Pada menyatakan nak memastikan ibadah kita betul. Tapi betul tu dari sudut fiqh ya. Jadi kalau kita sendiri pun bila tanya apa syarat sah menjadi makmum, krik. Habis yang kita jadi makmum selama ni macam mana? Takut-takut kita ada melanggar syarat. Habis kalau dah langgar syarat, serupa sembahyang sendiri, tak dapat pahala berjemaah. Sudah. Nah, boleh tak sembahyang tok imam kat sini? Kita masih setempat dengan imam tu kat luar tu. Dalam ni masih kosong. Kita sembahyang kat luar tu boleh tak? Boleh. Makruh. Nah, dan perbuatan yang makruh itu boleh menghilangkan pahala jemaah. Macam sembahyang sendiri. Kamu ikut je lah tu imam tu, tapi pahala tak ada. Begitulah keadaannya. Dan banyak lagi perkara-perkara yang perlu kita tahu. Kadang-kadang kita memastikan ataupun kita menjaga kepada perkara-perkara yang boleh merosakkan syarat sah, tetapi banyak pula melakukan perkara yang makruh. Jadi pada perbuatan makruh di dalam solat berjemaah ialah sama dengan imam atau mendahului imam. Jadi kalau boleh biarlah tok imam buat dulu. Nah, takbiratul ihram tak boleh. Takbiratul ihram dia boleh menolak kamu daripada terus batal solat. Tetapi untuk ibadah yang lain bagi excuse satu je. Masuk 2 kali kamu mendahului imam ataupun lambat daripada imam, kamu boleh terbatal solat kamu. Nah, jadi kalau contoh pada rukuk, biarlah tu imam tu akbar dulu. Nah, Allah, ini tu imam baru gini. Kita pun dah gini dah. Imam bagilah imam tu duduk akbar, bagi dia sempurna rukuknya dulu. Kita ikut. Sami Allahu liman hamidah. Pasal kita nampak ni masalah dia. Nampak dah tu imam dah macam ni, kita pun tapi sujud tak ada siapa pun gani awal. Sebab dia tak nampak tu imam. Dah. Tapi itu pun imam dah bangun baru sebut Allah, dah masing-masing semua dah angkat dah kepala. Bagilah kepada imam itu menyempurnakan takbir intiqalatnya pada kalimah Allahu Akbar. Bukan dilihat pada amalannya, bukan lihat pada perbuatan, tapi pada perkataannya. Itu pasallah ada para imam yang mengambil pandangan satu lagi pada para ulama, supaya para jemaah itu tidak hilang pahalanya kerana mendahului imam. Maka ada para asatidz kita jadi imam, dia buat perbuatan dulu, kemudian baru sebut Allahu Akbar. Sebab dek perangai makmum yang tak sabar-sabar. Kalau dah tak sabar, tak payah sembahyang jemaah. Nak laju mana? Maka tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kerana itu ada imam yang melakukan begitu. Dia buat dulu amalan sedikit, baru dia sebut Allahu Akbar, supaya makmum itu tidak mendahului dia. Ini imam baru nak angkat dah. Dia dah bangun dah. Dia dah dulu. Maka tuan-tuan jangan buat begitu. Walaupun hukumnya makruh. Apa jadi? Rukuk makruh. Iktidal pun makruh. Time sujud pertama makruh. Duduk di antara 2 sujud makruh. Lepas itu sujud kedua makruh. 1 rakaat. 5 perbuatan makruh. 4 rakaat 20 kali buat makruh. Macam mana pahala? Boleh hilang pahala berjemaah kita. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, ini hanya dari sudut betul saja. Kalau betul pun dah macam ni particular, sudut benar macam mana tuan? Tapi hari ini ramai orang yang betul ni pun tak betul. Apakan lagi pada menyatakan ibadah itu nak dapatkan kebenaran. Dan macam mana pula lagi kita nak dapatkan
jelasnya ibadah kita. Jadi kepada tiga-tiga ini memerlukan kepada pengetahuan, ilmu tuan. Ilmu apa nak tuntut tuan? Ilmu fiqh, ilmu akidah, ilmu tasawuf. Tiga-tiga ni kena ada. Iman, Islam, ihsan. Nak hari ni sebut ni baliklah, cukuplah. Nak tak payahlah fardu ain, bubuh balik fardu ain. Nak habis sesak barat dah hari ni. Nak kerana itulah ramai anak-anak kecil tak ikut ajaran sesat. Sebab apa? Mereka tengah belajar fardu ain. Yang banyak sesat kita ni. Pasal dah lama tinggalkan ilmu fardu ain. Orang mengaku Nabi terus percaya. Nah, kalau budak-budak dia katuknya kepala orang tu. Ustaz kata tak ada lagi Nabi selepas Rasulullah. Tak ada. Nah, yang kita kena sikit orang Tok Garu tu bagi tahu satu ayat Al-Quran, tidak akan Allah SWT menghantar ataupun memusnahkan suatu kaum itu selagi mana tidak diutuskan seorang Rasul. Nah, jadi Nabi Muhammad tu untuk bangsa Arab, bangsa Melayu. Sayalah nabinya, ngampui. Ngaku pula. Kita pun ya tak ya ngak. Ya tak ya ngak. Nah, Nabi Muhammad tak ada kemaluan. Ni apa cerita? Tak ada kemaluan. Habis beranak tu macam mana? Oh tak, ini macam Nabi Isa. Nah, oh sudah. Ini semua kepada memahamkan agama hanya semata-mata menggunakan logik. Islam bukan hanya pada logik saja. Nah, Islam mesti diperjelaskan dengan dalil. Nah, dan dalil pula tidak boleh dipahami dengan logik semata-mata. Maka kalau kita tak cukup alat untuk memahamkan Al-Quran dan hadis, ikutilah para ulama. Ikutilah ulama. Ikutilah ulama. Sandarlah kepada ulama. Nak bersandarlah. Nak paling kurang kamu sandar, adalah sandar kat ulama tu. Nak ada sandar pada ulama tu. Kalau boleh hindarilah diri daripada mencerca para ulama kepada perkara yang kamu tak tahu. Nah, Imam Abu Hanifah katanya tak betul. Sekurang-kurangnya dia itu mujtahid. Memang ada perkara yang tidak disetujui oleh para ulama yang lain, tapi bukan di medan sosial yang kita nak dedahkan keaiban para ulama. Bukan itu cara dia. Nah, jadi tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, maka marilah sama-sama kita bersifat dengan sifat para ilmuwan yang terdahulu. Nah, para ilmuwan tu apa maksud saya para ilmuwan? Bukan para alim saja, tetapi orang yang belajar pun dipanggil ilmuwan. Nah, maka contohilah sifat para ilmuwan yang terdahulu, cara orang-orang dulu menuntut ilmu, cara orang dulu-dulu mensifatkan diri dengan ilmu. Maka tuan-tuan yang saya kasih sekalian, mudah-mudahan perbincangan kita pada sesi kali ini memberikan manfaat kepada kita semua, lebih-lebih lagi kepada menyatakan tazkiyatun nafs, pembersihan kepada diri. Tunjang utama membersihkan diri apa dia tuan? Ibadah. Maka kalau ibadah nak menjadi hasil ataupun memberi hasil kepada pembersihan diri, ibadah mesti ada 3 tahap. Nah, mesti ibadah itu di tahap betul, mesti ibadah itu di tahap benar, mesti ibadah itu di tahap jelas. Ini pada fahaman. Nah, pada fahaman dan dari sudut supaya memahamkan iman, Islam dan ihsan. Nah, iman, Islam dan ihsan. Nah, jadi bukan hanya sekadar pada rukun iman, rukun Islam. Nah, tu ihsan tu apa? Anta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara faqad yara. Fahamannya? Yang tu. Nah, jadi bila nak faham mesti ada sandaran kepada siapa ulama yang kamu sandarkan fahaman itu. Nah, jadi sekurang-kurangnya kita tidak nak melulu di dalam memahami agama, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Apa yang baik datang dari Allah, apa yang kurang baik datang pada kelemahan diri saya sendiri. Insya-Allah pada sesi bulan hadapan kita teruskan perbicaraan kita berkenaan dengan
yang merosakkan atau yang meracuni keadaan hati. Nah, sebelum ni kita dah bincangkan yang meracuni keadaan hati. Saya ada bagi tahu berapa? 5. Ingat lagi. Yang pertama, makan. Nah, yang kedua, tidur. Yang ketiga, berkata-kata. Yang keempat, bergaul. Nah, yang kelima, melihat. Tak kisahlah mana satu. Nah, kalau nak senang, yang pertama berkata-kata, yang kedua melihat, yang ketiga makan, lepas makan tidur. Nah, lepas tidur bangun, tidur bergaul. Nah, 5. Inilah yang sentiasa meracuni keadaan hati. 5 perbuatan ni selalu tak kita buat, selalu kita buat. Namun kalau dah meracuni keadaan hati, tak payah buatlah, bukan. Kena mengetahui had-had dia. Apakah had bagi makan? Apakah had bagi berkata-kata? Apakah had bagi melihat? Apakah had bagi bergaul? Apakah had bagi tidur? Mengetahui had itu, maka kita berhati-hati dalam menjaga keadaan hati. Tetapi bila kita tidak mengetahui had itu, sebenarnya kitalah yang merosakkan keadaan hati kita. Nah, kita sendiri yang menzalimi diri kita sendiri. Kerana itulah Allah SWT sebut dalam Al-Quran, apabila menyatakan seseorang yang melakukan kesalahan, maka Allah kata apa? Zalamu anfusahum. Mereka itu menzalimi diri mereka sendiri. Nah, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.